Baik, sejurus saja selesai proses penamaan calon yang berlangsung semalam. Kebanyakan calon-calon parti bertanding tak buang masa menggunakan kesempatan 2 minggu tempoh berkempen ini untuk mendekati masyarakat setempat. Ia perkara biasa yang kita bakal saksikan setiap kali berlangsungnya pilihan raya di pelbagai peringkat, baik di pilihan raya umum, pilihan raya negeri ataupun pilihan raya kecil. Namun iklim, ekonomi setempat serta peningkatan kos hari hidup dan harga barang yang sentiasa membelenggu rakyat ketika ini nampaknya mula menjadi fokus utama sebagai agenda resolusi pilihan untuk ditawarkan kepada pengundi. Itu merupakan sebahagian pilihan mereka di Negeri Sembilan. Dan untuk mendekati pendekatan yang diambil itu, kita bersama dengan rakan tugas Raja Hisham Raja Zaid yang berada di Rembau ketika ini mendalami denyut nadi rakyat dan juga kehendak pengundi di Negeri Sembilan. Raja Hisham. Baik, terima kasih Hakim di Bukit Jalil. Betul Hakim, jika kita perhatikan poll ataupun undian yang dilakukan, yang kita buka kepada orang ramai untuk mengundi adakah keluar mengundi atau tidak, ia terkait juga sebenarnya dengan 8% yang anda perkatakan tadi tidak keluar untuk mengundi. Itu pun belum tentu Hakim, kerana kebanyakan pengundi-pengundi di sini selepas saja proses pemilihan calon yang berlangsung semalam turut menanti-nantikan apakah mereka yang calon-calon bertanding dalam bakal pilihan raya ini akan menawarkan kepada mereka. Dan semestinya sebenarnya kalau kita lihat daripada laporan awal saya di Negeri Sembilan ini, kita telah pun mengetengahkan apa suara-suara baik daripada segenap lapisan masyarakat termasuk orang ramai, pengguna, end user, sehinggalah kepada peniaga-peniaga besar dan kecil termasuk peniaga-peniaga perjalanan. Hari ini saya berada di pasar di Port Dickson ini, sekali lagi mendengar keluhan mereka. Dan tentunya sebenarnya isu ekonomi yang seperti anda katakan tadi Hakim, ekonomi, kenaikan harga barang, kos hari hidup yang amat tinggi, itu sebenarnya menjadi core kepada keputusan mereka untuk keluar mengundi, selain daripada apa yang Hakim perkatakan tadi, iaitu melihat muka-muka calon yang dipertandingkan. Dan ini juga akan menjadi penentu sebenarnya kepada proses undian nanti yang akan berlangsung 19 November ini, sama ada mereka akan keluar ataupun tidak. Kerana tentunya sebagai rakyat dan juga pengundi, mereka juga bergantung pada penawaran dan apa sahaja kelebihan yang mungkin mengubah komposisi ataupun iklim ekonomi mereka setempat. Dan tentunya di Port Dickson ini misalnya, saya berada di pasar ini, tentu ada golongan-golongan peniaga juga ingin mendengar daripada pemimpin-pemimpin, bakal pemimpin ini ataupun calon-calon yang bertanding ini, apakah solusi kepada masalah mereka. Dan itulah nampaknya Hakim yang menjadi agenda utama dalam kempen yang dia ambil kesempatan sebaik sejurus saja bermula 12 malam tadi. Pintu kempen dibuka seluas-luasnya berpuluh malam sebenarnya selepas saja proses pencalonan calon, penamaan calon itu, pintu kempen dibuka seluas-luasnya. Dan itulah mekanisme ataupun podium yang menjadi salah satu menjadi agenda, boleh dikatakan rata-rata calon menjadi keutamaan agenda calon-calon yang bertanding yang untuk digunakan sebagai kempen mereka, dalam pada baik daripada ceramah ataupun baik daripada kempen walkabout yang mereka jalankan di sekitar seluruh Seremban ini. Dan saya sempat juga mendekati beberapa pemimpin yang mula berkempen, termasuklah daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional, daripada Pakatan Harapan, dan kesemualah boleh katakan kita cuba menghampiri mereka sebaik mungkin dan menyelesaikan isu kenaikan harga barang, isu kos hari hidup yang tinggi dan juga ekonomi yang lebih mampan. Itu adalah tawaran-tawaran yang menjadi agenda utama mereka. Dan mendekati peniaga-peniaga ataupun penjaja-penjaja kecil ni ada sisi keperluan yang spesifik yang mereka perlukan. Contohnya sebelum ini saya pernah buat satu laporan mengenai kisah penjaja-penjaja di sekitar Bandar Seremban yang ada kalanya merindui satu polisi ataupun dasar yang pernah digunakan, iaitu kebebasan kepada mereka untuk melakukan atau membuat perniagaan ataupun menjaja di semua tempat tanpa sebarang sekatan, termasuklah permohonan permit, lesen dan sebagainya. Itu antaranya. Dan sempat juga kita mendekati calon-calon yang bertanding, apakah tawaran mereka, apakah solusi mereka terhadap permasalahan ekonomi, terutamanya memberikan rakyat dan juga peniaga-peniaga. Kita dengarkan rakaman temu buat daripada dua parti berbeza, dua sosok figura pemimpin yang berbeza yang mempunyai nama yang besar di Negeri Sembilan ini. Kita dengarkan. Ini merupakan dasar. Itu sebabnya dekat di hati saya. Itu sebabnya saya katakan tadi, ini ekonomi keluarga, ekonomi setempat. Kita permudahkan. Ya. Jadi sebagai kerajaan, kita jangan meletakkan banyak rintangan-rintangan
banyak red tape, banyak birokrasi, nak minta lesen 7-8 bulan tak dapat, kan macam-macam. Jadi kita yang pentingnya ialah kita sebagai kerajaan, kita mengadakan ataupun membuat suatu dasar, membuat suatu keadaan di mana dia orang kata memudahkan ya, agar orang nak berniaga senang. Tak payahlah nak minta permit, nak charge RM20, RM50 setahun, berapa sangat kerajaan boleh dapat kan. Kalau kita pergi ketidakcukupan telur, ayam, harga ayam yang masih tinggi, ini antara beban yang ditanggung oleh masyarakat setempat. Dan kita sedia maklum ini merupakan satu perkara yang selepas ini harus kita tangani dengan baik insya-Allah, dan kita juga berharap bahawa dengan adanya selepas ini kempen-kempen untuk mengurangkan sedikit bebanan rakyat itu harus kita tumpukan dengan lebih serius. Baik, Raji Syam, satu lagi persoalan. Sepanjang tempoh Raji Syam berada di Negeri Sembilan ini, melihat kepada sentimen pengundi di sana, siapa yang mereka pilih? Calon ataupun parti itu? Kerana kita lihat sekarang ini di Negeri Sembilan ni, dua-dua sosok ini yang seperti yang kita paparkan tadi, merupakan orang yang pernah ada pengalaman dalam urusan polisi dan pentadbiran di peringkat negeri dan juga persekutuan. Tetapi setakat ini, sentimen pengundi, mereka dipilih mana? Parti atau calon? Pertanyaan anda itu Hakim sangat signifikan, tetapi pertanyaan anda juga akan memecahkan kepada beberapa bahagian sebenarnya. Kerana ramai yang menemui, yang kita temui, kita tengok track record pemerintahan ataupun pertukaran kerajaan di Negeri Sembilan ini, dia bergantung kepada sentimen dan juga persepsi yang berjaya dimainkan oleh kesemua parti-parti yang bertanding. Tetapi untuk kali ini Hakim, untuk kali ini apabila kita mendekati rakyat, mereka walaupun seseorang itu lebih dikenali atau pengundi itu dikenali dengan kawasan yang kuat berpegang pada sesuatu parti, mereka akan melihat pertama penawaran yang ditawarkan kepada mereka, penyelesaian kepada isu semasa ataupun setempat yang membelenggu mereka, termasuk ekonomi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, calon dan juga parti. Itu yang confirm lah Hakim, yang setakat ini kita dapati daripada respon-respon yang kita, daripada hasil daripada kita dekati mereka, dan sebahagian mereka juga ada yang menyatakan belum tentu lagi nak mengundi ke tak, kerana dinamika politik yang agak membosankan mereka itu ada sebahagiannya, tapi tidaklah melibatkan peratusan besar. Tetapi yang paling besar, mereka mahukan satu tawaran yang mampan bagi menukar ataupun mengubah tahap dan iklim ekonomi mereka, ataupun keadaan sekarang ni kita masih lagi dalam fasa pembaikan ataupun pemulihan. Mereka mahu melihat satu exit door resolusi yang boleh meyakinkan mereka. Itu betul. Baik, pastinya tempoh berkempen 14 hari yang bermula secara rasmi semalam akan digunakan sebaik-baiknya untuk meyakinkan pengundi memilih mereka yang menawarkan diri menjadi wakil rakyat di kawasan tersebut.